Galeri mini penyu ini merupakan salah satu daya tarikan buat Glory Beach Resort. Glory Beach Resort ini merupakan satu-satunya badan swasta yang diberikan kebenaran oleh Jabatan Perikanan Malaysia untuk memelihara penyu. Kerana apa? Kerana penyu-penyu ini hanya nak bertelur di tepi pantai resort ni saja. Kenapa agaknya? Okey, itu cerita pasal penyu. Sekarang kita nak cerita pasal fashion. Salam fashionista buat anda semua yang sedang menonton rancangan Juwita, jalan untuk wanita ingin tampil anggun. Seperti biasa, anda akan bersama dengan saya sehingga akhir rancangan ni. Okey? Jom kita lihat info-info menarik tentang wanita dan juga fashion. Okey, sekarang kita ke segmen Madam bersama dengan ikon wanita inspirasi yang mempunyai koleksi jenama pakaiannya sendiri, iaitu Datin Sharifah Salwa. Manakala dalam segmen Mia More pula, kita akan memperkatakan tentang fashion yang menggunakan elemen sari. Bersama personaliti pilihan yang aktif sebagai pengacara dan YouTuber, program masakan Bella Zahir Zain. Tetapi sebelum itu, Nora nak share dengan anda satu fakta mengenai dari mana datangnya asal-usul butang baju. Macam ni? Butang baju? Daripada Napoleon Bonaparte, di mana dia suruh tukang jahitnya menjahitkan butang baju pada lengan baju-baju pasukan tenteranya supaya nak menanamkan sifat kebersihan dalam diri mereka. Taklah mereka lap peluh macam suka hati mengotorkan baju kan. Bagus kan Napoleon ni? Okey, tanpa membuang masa, jom kita ke segmen Madam. Mungkin penglibatan saya di dalam bidang usahawan fashion ni orang kata secara kebetulan, dan pada masa itu apabila suami saya berpindah ke Kuala Lumpur, semasa itulah tercetusnya idea untuk membuka butik di sinilah. Okey, koleksi pertama seingat saya, mula-mula saya buka butik tu memang saya beli baju ready made je. Saya tak buat sendirilah. Saya ada seorang teman baik yang dia duduk dekat Vietnam, dia kerja kat Vietnam. So dia tahu lubuk-lubuk kain yang menariklah dekat Vietnam, dan dia tahu juga supplier-supplier yang terbaiklah dari sana. So saya masa saya nak buka butik tu memang dia bawa saya pergi sana, jumpa dengan supplier-supplier kat sana. Saya ambil baju yang dah siap dan saya jual lah. Baju tu kebanyakan material cotton dengan lycra masa permulaan buka butik dulu, dan pattern dia memang baju kurung moden dengan baju kurung pesak je. Okay, kalau bos saya tu, saya tengok first impression saya tengok dia, dia sangat humble lah. Dia memang tak ada ciri-ciri orang yang macam, yelah kalau bos bergelar datin kan, selalunya dia orang akan lebih macam agak standard sikit. Tapi bila saya berjumpa dengan dia nampak macam orang biasa je. Lepas tu dia seorang yang murah hati. Lepas tu bercita-cita tinggi. Benda yang paling saya suka adalah dia sangat tabah. Okey, inilah antara tugas-tugas saya biasanya. Di mana pada permulaan sebelum saya keluarkan satu-satu design tu, saya akan sketch dulu lebih kurang pattern. Lepas tu saya discuss dengan saya punya designer untuk kesesuaian dari segi material. Dan selepas kita dapat apa yang kita plan tu, apa yang kita nak, dan baru saya akan bincang material yang macam mana sesuai untuk satu-satu design tu. So sekarang ni biasanya design saya suka yang jenis abstract collection yang saya buat. Biasanya saya memilih abstract lah. Saya ada juga bentuk-bentuk floral tapi limited, tapi yang lebih banyak dekat yang kita punya butik ini adalah lebih kepada corak-corak yang abstract. So biasanya kepada kebiasaannya kain yang saya pilih akan saya combine dengan material plain untuk memberi kelainan kepada setiap collection saya. Dan setiap yang kita dah design, kita akan buat satu sampel lebih kurang macam ini adalah blouse yang kami buat sebagai sampel. Dan bila kita tengok material ni macam sesuai untuk dijadikan pattern macam ni, so kita akan proceed.
Okey, inilah ruangan tempat kami mencari ilham untuk mereka baju-baju untuk dipasarkan. Untuk pertama kali memang kita akan buat di sini. Kita design pattern, kita buat di sinilah pola-pola yang akan kita keluarkan. Maksudnya kita akan try dulu satu pieces, then lepas tu baru kita hantar pada kilang untuk buat dalam jumlah yang banyaklah. Okey, kepada bakal-bakal usahawan fashion especially-nya, fashion ni satu bidang yang agak orang kata cepat, pantas. Jadi sebagai bakal usahawan, dia kenalah dia ni mestilah sentiasa bergerak pantas lah, kena tahu apa vision dia nak buat, dia kena tahu benda-benda tu. So kalau dari segi katakanlah orang kata duit tu bukan jaminan untuk berjaya dalam bisnes lah. Ilmu tu kita kena sentiasa gali, kena sentiasa cari untuk mendalamkan kita punya knowledge lah. Sebab kalau dalam fashion ni, kalau kita lambat memang kita tertinggal. Dan pelanggan-pelanggan pun sama, dia selalu mencari mana yang terbaik, yang terbaru, yang termurah. Itu pelanggan pasti nak yang macam tu. So kita sebagai usahawan fashion ni kena bersedia untuk segala cabaran-cabaran tu lah. Dan apa lagi, selebihnya tu kita berserah pada Yang Esa lah. Itu saja. Okey, kalau kita lihat sekarang ni banyak perekal fashion dan juga penggemar fashion gunakan sari dalam membuat baju kurung. Pandai kan dia olah sari tu. Jadi memang menariklah, especially pada peminat-peminat Bollywood. Mesti anda suka menggayakan sari kan? So, benar sikit, okey. Boleh curia, boleh tanggana. Jom kita ke segmen Myanmar bersama dengan Puan Sila yang akan menyuntik budaya India dalam rekaannya. Dalam segmen Myanmar. Okey, sari dekat pasaran memang ada banyak, tapi kita hanya tertumpu kepada beberapa design sahaja yang kita gunakan, seperti motif floral, paisley, and sometimes combination antara paisley dan floral. Memang kalau kita kat luar tu memang dia ada terlalu banyak design, tapi kita tak ambil semualah. Kita pegang kepada apa yang audience kita nak. Okay, sebagai contoh, yang ini untuk sari yang ini dia memang motif floral, memang floral sahaja, tapi kita memastikan dia tidak terlalu floral yang sarat. Dia floral tetapi dia simple dan minimal. Untuk yang ini, yang sari ni pula dia paisley. Okay, dia paisley tapi kita ada combination of beads yang besar-besar yang matching dengan embroidered lah. Okay, yang ini pun floral tapi dia lebih sarat. Dia lebih nampak mewah dan eksklusif. Okay, and yang ini pula adalah combination of floral and paisley. Okay, so yang ini dia lebih sarat, lebih outstand lah daripada yang lain.
kenapa saya mengetengahkan konsep sari ni, sebab saya bukan orang yang jenis suka something yang simple, suka yang biasa-biasa. So saya suka something design tu dia lebih kurang macam lebih outstand, lebih menyerlah, dan kalau kita compare antara dia dengan rekaan yang lain, of course dia akan nampak lebih menyerlah. Macam tu. So saya nampak waktu tu memang saya nampak permintaan untuk sari ni dalam Malaysia memang sangat hit. Tapi apa beza design dekat luar sana adalah dia terlalu common. Maksudnya dia terlalu syarat, dia terlalu common dan dia tak praktikal. Maksudnya kalau kita nak pakai pergi kenduri ke apa, dia memang limitation kepada satu tempat sahaja. So datanglah idea untuk saya buat dia berbeza. Dia lebih minimalis. So kalau orang nak pakai baju sari ni, orang bawa pergi kerja pun orang macam okey, orang tak rasa macam segan. Untuk mendapatkan kain sari ni, kita akan bermula dengan proses design sari dulu. Kita akan design sari, kita akan sketch, and then kita contact supplier kita kat sana, and then bermulalah fasa sampel-sampel sampailah kita rasa macam benda tu, sari tu memang dah perfect, memang mengikut piawaian yang kita nak, and then baru proses untuk menghasilkan baju ni. Of course dia taking time sikit sebab macam biasa kita nakkan efek kurus tapi masih lagi outstand. Okay, so outstand tu memang sangat penting. Untuk design ni macam kita tengok ada lace dekat bahagian dada, ada lace dekat bahagian bahu. Yang ini memang diinspirasikan daripada English modern. So bila kita tahu kain sari ni, of course dia dah membawa image klasik. Tapi macam mana kita nak modernkan dia adalah kita ambil rekaan dekat bahu ni inspired from English punya design lah. Okey, so untuk flare yang dekat depan ni, draping depan ni kita buat sebab kita nak efek kurus, garisan dekat bawah dada ni pun untuk menampakkan efek kurus, dan colour combination sari ni saya akan go kepada colour gelap dan mixing dengan embroidered gold sebab dia lebih menyerlah compare to silver. So daripada jauh memang kita dah nampak lah dia dah ada dia punya speciality sendiri untuk baju ni. Okey, untuk rekaan yang ni pula, yang ni nama dia Priya Maharani. So untuk design yang ini sebabkan sari dia datang pun memang dah syarat, so that memang kita decide untuk buat dia something yang simple but still catchy. So kita ada penambahan sikit dekat bahagian sleeve ni, which is instead of kita buat yang biasa sahaja, kita ada tambah efek ribbon kat sini. So yang ini dia boleh digayakan dalam dua cara lah. So boleh just tarik macam biasa ataupun kita nak ikatkan dia. Okey, yang ini memang multifunction untuk orang yang kadang-kadang kan bila kita pakai baju kurung, kita menghadapi kesukaran macam nak basuh pinggan, nak tarik zip semua. So design ni menyelesaikan masalah tu lah. So dia just tarik je and then dah okey, dah ready to go. Okey, perkara yang paling penting dalam menghasilkan rekaan saya ni memang saya sangat tekankan sebab itu adalah apa yang customer kita demand lah. Of course, design tu tak nampak terlalu syarat. Dia kena praktikal, outstand of course, and then kena nampak kurus. Walaupun lah dia berbadan bukan XS atau S, tapi bila dia pakai tu dia tak nampak macam besar. Sebab kita tahu sari ni kan dia syarat. Dia syarat tapi dia still ada cutting-cutting dia yang itulah yang paling penting kita tekankan.
Itulah dia tadi koleksi sari yang telah dimodernkan mengikuti peredaran fashion masa kini. Yang unik tentang rekaan ini adalah gabungan dua budaya ni, di mana kain tradisional masyarakat India digabungkan dengan kain tradisional masyarakat Melayu. Sebab tu cantik sangat. Okey, sedar tak sedar kita pun dah berada di segmen kita yang terakhir, iaitu segmen letup. Jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama dengan seorang personaliti yang kecil molek yang pandai berbicara. Macam mana tak pandai? Kerana dia seorang pengacara yang pandai berkomunikasi. Siapa tu? Selain mengacara, dia juga aktif dalam YouTube masakan dan dia seorang digital content creator. Mesti dia kreatifkan sebab bukan senang tahu nak cari konten, idea-idea tu semua. Sejam kita bersama dengan Belar Zahir Zain dalam segmen Letup. Tetapi sebelum itu, biar orang mengundurkan diri dulu. Ingin meminta maaf jika ada tersilap kata sepanjang kita bersiaran ini. Okey? Terima kasih juga kepada Glory Beach Resort dan juga penyu-penyu yang temakan Nora tadi. Sehingga kita jumpa lagi. Teruskan menonton rancangan Juwita. 1, 2, 3 Tukang Kayu. Nora love you. Saya start berkecimpung dalam bidang hosting masa tahun 2017. Sebelum tu saya bekerja di sebuah syarikat selama setahun. So bila dah kerja daripada 9 sampai 5 hari-hari selama setahun tu rasa macam boring lah. And then at the same time tu dah start untuk belajar sendiri jadi host. Dan daripada situ terus saya berhenti kerja dan jadi host. Saya memang suka fashion. Cumanya saya diberitahu yang saya tak mengikut fashion arus semasa. Kalau macam kawan-kawan, dia tengok, kenapa Bella pakai macam ni? Saya akan pakai benda yang saya rasa selesa. And at the same time, selesa untuk badan dan juga selesa untuk mata saya tengok. Start pada situ, saya rasa macam saya perlu untuk kongsikan jenis fashion yang saya suka. Manalah tahu ada orang lain kat luar sana yang suka juga. Rupanya ada je yang suka sejenis saya ini punya fashion. Kalau dengan kawan, dia santai, dia relax, dia kasar sikit. Tapi kalau dengan dia bekerja, dia ikut environment tu lah. Kalau orang tu persekitaran dia dalam keadaan yang relax, santai, and then dia jadi diri dia lah. Kalau orang memerlukan dia betul-betul profesional, and then dia akan act profesional lah. Saya rasa dalam hidup ni kita kena sentiasa bergerak. Macam dulu masa saya belajar, saya start jadi model, kemudian saya berpindah jadi corporate executive, and then sekarang saya buat hosting di mana saya sendiri tak tahu pun yang saya akan jadi apa yang saya jadi sekarang. Tetapi kalau saya tak bergerak, saya hanya ada di takuk yang satu tu, mungkin sampai sekarang saya tak tahu yang saya sebenarnya ada bakat dalam bidang yang lain. Jadi apa yang saya boleh kongsikan dengan semua orang adalah jangan pernah berhenti. Kita kena sentiasa bergerak ke hadapan untuk penambahbaikan kita sendiri. Sebab sebenarnya kita tak tahu potensi dalam diri kita sampailah kita berani untuk cuba. Kalau kita tak berani cuba, kita duduk je di tempat yang sama dan kita tak cabar diri kita tak nampak potensi dalam diri kita. Banyak pula lah posing tak ada tadi. Ini adalah antara OOTD yang Bella suka pakai lah. Usually kalau baju-baju macam ni, kalau one suit macam ni, Bella akan pakai pergi kerja. Tak adalah hari-hari pakai suit. Ada hari yang saya akan pakai dress. Yang mana yang saya rasa sesuai dengan kerja saya. Dan kalau hari-hari biasa, nak bersantai-santai, saya akan pakai, ada baju tadi yang saya tunjuk tu, baju tu. Dan juga dengan flats. Kalau kerja, jaranglah sikit pakai flats. Kalau kerja, selalunya pakai macam high heels macam tu. Dan baju ni special sebab baju ni saya pakai masa kali pertama saya berjumpa dengan Tok T. Ingat baju ni, ingat Tok T, ingat baju ni, macam itulah. Okey, so ni dia.